Undang Ustaz untuk hadir ke ceramah perdana kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini satu tajuk yang kita kira amat sesuai sepada dengan sambutan Muhammad Rasul kita, iaitu mencontohi kepribadian Rasulullah SAW. Jadi dengan seterusnya, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir bersama majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat keberkatan daripada InsyaAllah. Tuan-tuan, seterusnya kita serahkan majlis atau waman ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mula, kalau saya jemput tuan-tuan lebih rapat lagi boleh? Kita rapat ke depan sikit, jangan duduk renggang-renggang. Islam di luar sana dah cukup lemah dah. Kalau di dalam masjid kita duduk jauh, maka di luar kita akan menjadi lemah. Tapi kalau dalam masjid kita bina kekuatan, insya-Allah Allah rahmat kita nanti di luar, insya-Allah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih banyak kepada Tuan Abdul Rahim. Yang mana satu? Pengurusi, Tuan Pengurusi, Timbalan Pengurusi Tuan Haji Makno. Yang mana satu? Oh, alhamdulillah. Okey, baik. Moga-moga dengan ruang yang diberi ini dapat kita manfaatkan. Tak belajar banyak, belajar satu dua sunnah Nabi, maka orang yang beramal istiqamah dengan sunnah Nabi, dia paling cepat akan beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik. Jutaan terima kasih kepada pihak masjid dan pihak Jaim. Pihak Jaim menyediakan penginapan pada saya. Sampai-sampai tadi letak-letak kepala hanyut terus. Tu kan ya. Hari Khamis malam saya dah ada di Melaka sebenarnya, di Masjid Sayyidina Ali Bukit Katil. Kemudian tidur semalam, esok pagi terus hari Jumaat pagi balik untuk program di TV Al-Hijrah. Habis TV Al-Hijrah terus program di Selangor. Kemudian tidur pula pagi tadi ada rombongan satu bas daripada Kulim Kedah datang ziarah sekolah tahfiz saya. Program tu, habis program tu saya terus datang sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, bila mana Allah memilih untuk menyibukkan kita di atas muka bumi Allah dalam melakukan kebaikan, maka bersyukurlah dan jangan pernah komplain dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takut Allah lapangkan kita sampai muka kita pasal malam, pasal tani, pasal pagi, ya, Melaka Sentral, Giant, itu dan ini je. Akhirnya kita lapang banyak dalam buat kelalaian, tapi kita tak sibuk di dalam melakukan urusan akhirat kita. Ya, sekali lagi jutaan terima kasih. Saya sampai sini tahun 2000 berapa? 15, 16. 2016. Kan ya? 8 tahun. Tua dah sekarang ni. Okey, 8 tahun. Tahun ni alhamdulillah umur saya 54 tahun. Sihat lagi, alhamdulillah, boleh buat kerja-kerja agama, boleh lagi. Nampak, saya rasa wajah-wajah lama masih ada lagi. Yang 8 tahun lepas tu, maksudnya belum mati lah. Dia ada lagi. Jangan pernah sia-siakan walaupun satu hari umur yang Allah bagi. Ada kadang satu hari ni, tuan, yang ni ada masalah ni. Tak tahu kenapa dia keluar software pula. Okey. Ya, jadi ada yang kita takut, baki bukan satu hari, baki sampai 90 tahun. Tapi 90 tahun itu dia buat dosa, akhirnya dosa jadi bahan dia dalam api neraka jahanam. Baik, pada malam ini kita nak sembang-sembang tentang kepribadian ataupun akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tiga perkara asas yang kita perlu pelajari daripada Nabi. Asas dia lah, asas dia. Pertama, akidah seumpama akidahnya Nabi. Maksudnya keimanan kita, keyakinan kita. Ya, itu penting. Saya di Bukit Katil hari Khamis hari itu disuruh bercerita tentang mudahnya mengenal Allah. Maksudnya keimanan, tauhid dan akidah kita. Yang kedua, ibadah kita mesti sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat ibadah ikut suka hati kita. Nabi solat menghadap kiblat, kita kata tak nak, saya nak menghadap sebelah lain. Tak boleh. Nabi buat maghrib 3 rakaat, saya kata saya nak buat 6 rakaat. Tak boleh. Itu. Jadi akidah mesti bertepatan dengan Nabi, ibadah mesti bertepatan dengan Nabi, dan yang ketiga besarnya, akhlak mesti seiring dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Ahzab, surah 33 pada ayat yang ke-21. Kalimah yang biasa kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik yang sangat perlu dan wajib kita ikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala macam contoh, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi akui, maka jom kita ikut. Itu Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah perempuan, surah An-Nisa surah 4 ayat 80, Allah kata, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang ikut Rasul, maka dia bermaksud taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Siapa yang ikut Rasul, dia taat kepada Allah. Siapa yang bercanggah dengan Rasul, maka dia bercanggah dan engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa surah 4 ayat 80. Berpandukan dua ayat. Banyaklah ayat tu. Ayat banyak. Satu lagi kat mana? Mungkin boleh cek dengan surah Ali Imran surah 3 pada ayat 133. Allah kata dalam Al-Quran ayat 31. Ali Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Siapa? Ni, kita semua. In kuntum tuhibbunallah, andai kalian benar-benar sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Yang ni ikut Nabi. Kita ni yang mengaku sayang pada Allah, hakikat tugasan pertama kita adalah ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan cinta dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut Nabi beroleh kasih sayang yang maha besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berpandukan surah Ali Imran surah 3 ayat 31, surah An-Nisa surah 4 pada ayat 80, lagi surah Al-Ahzab surah 33 pada ayat 21, semua memerintahkan kita supaya meneladani dan mencontohi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada itu, maka fail kita, habis urusan. Baik, itu mukadimah, belum start. Ni baru nak start. Nak cerita tentang, fokus tentang akhlak dulu. Fokus tentang akhlak sahaja. Saya pilih satu-satu hadis yang mudah dan kita akan bincang. Tuan-tuan kalau rasa nak angkat tangan dan tanya, silakan. Kita buat program Tanyalah Ustaz. Peringkat Masjid Ar-Rahmah, Sungai Bukit Rambai. Taman Bukit Rambai. Okey, kita buat gitu. Nak tanya-tanya je, tak ada masalah. Okey, baik. Hadis yang pertama. Kana sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufham. Baginda Nabi SAW apabila dia berkata-kata, maka baginda kebiasaannya mengulangi sebanyak 3 kali, hatta tafahham, sehinggalah dia nampak orang di depan dia tu benar-benar faham apa yang dinyatakan oleh baginda. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila baginda Nabi SAW mendatangi masyarakatnya, maka alaihi musallam, baginda ini
dia ini mengucapkan sebanyak 3 kali Assalamualaikum. Takut orang tak dengar. Jadi Nabi ini, kita belajar akhlak dia yang pertama, bila bercakap jangan kelang kabut. Apa tu tiba-tiba kelabut bambung, kita apa pun tak faham. Ya, bila mengaji Quran jangan kelang kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Waladoli. Ingat Quran tu mak bapak kita yang punya tu. Tak boleh. Warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini disebut bismillah macam tak rasa apa-apa. Kadang-kadang yang berlaku tuan-tuan, umur macam kita, udah tua lagi bangka, masih tak rasa apa-apa. Ruginya, sangat rugi. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim, satu doa ketenangan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tenang, damai bila kita baca ini sampai tak rasa apa-apa. Nabi sifat yang pertama akhlaknya adalah bila bercakap, dia bercakap satu-satu. Sehinggalah kalau dilihat orang yang mendengarnya itu berkerut-kerut dahi mereka, tidak faham, maka baginda ini mengulangi salasan, 3 kali ulang. Nak bagi faham tu, tak mau bagi silap, maka diulang sebanyak 3 kali. Kita dengan isteri kita nak bagi information, nak bagi info, maka kalau nampak dia tu tak berapa faham, ulang 2-3 kali. Tak ada masalah, sebab menepati sunnah Nabi. Kita dengan anak-anak sama je. Kadang-kadang lah, kita cakap ni bukan 3 kali, 30 kali dah, bini tak dengar-dengar. Ada juga. Sabar je lah. Dengan anak 300 kali lah, bukan 3 kali. Tapi itulah hakikatnya yang diajar kepada kita. Bila nak bercakap di dalam keadaan jangan kelang kabut, jangan tergesa-gesa, dan ulang perkataan tu jika dilihat orang lain tidak faham. Malah kalau kita baca hadis lain, kalaulah percakapan Nabi rasa macam dia orang tak faham, maka Nabi akan bangun dan tunjuk dengan gerak laku sehinggalah mereka faham. Dan Nabi SAW juga perkara kedua, pertama bercakap diulang-ulang 3 kali itu supaya orang lain faham. Maksudnya kita atur perkataan kita seperti mana Nabi. Dan Nabi pula bila mendatangi kaumnya atau mendatangi masyarakatnya, maka Nabi akan mengulangi salam kebiasaannya sebanyak 3 kali. Sebab dia takut orang tak dengar. Semua orang ada urusan. Macam itulah kita apabila datang ke rumah orang, sunnahnya begitu. Datang ke rumah orang sampai ke pintu depan, jangan datang pintu dapur. Orang perempuan tu pintu dapur bukan. Pintu dapur bukan untuk tetamu. Pintu dapur untuk emergency. Tuan rumah lari keluar kalau ada kebakaran. Ini datang ikut pintu dapur, pintu utama. Datang ke pintu depan, jangan duduk, jangan berdiri menghadap terus begitu, bukan. Sunnah dia adalah kita mengiring, supaya kalau tuan rumah tu terbuka sikit auratnya, maka kita tak nampak. Ini jangan ngadap gini, tuan rumah buka je begini muka kita. Bukan, itu bukan sunnah Nabi. Sebelum itu sunnahnya adalah mengucap salam. Berapa kali? 3 kali. Kalau tidak berjawab, Assalamualaikum. Tunggu kejap. Lama, sakit perut lah tu. Tunggu. Belum jawab, Assalamualaikum warahmatullah. Panjang sikit. Guna mad arid li sukun, 6 harakat. Ya, tunggu. Tak ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tak jawab, apa maksud tuan-tuan? Balik. Pandai. Betul. Tuan rumah bukan tak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jawab. Tapi slow. Kita bagi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau tak kerti-kerti balik. Dia kata gitu. Tuan rumah layak untuk tidak menerima tetamu. Kalau puasa tu dia ada masalah,
dan dia ada macam-macam program dia nak buat pada waktu tu. Anak dia buat perangai, laki dia buat perangai dan sebagainya lah. Dan begitu begini, dan akhirnya dia tak terima tetamu layak. Tapi itu kaedah dua. Pertama, bila Nabi bercakap, Nabi mengatur ayat-ayatnya tu dengan lembut dan satu-satu. Dan jika orang lain nampak seperti tidak faham, Nabi mengulangi 3 kali. Sama seperti memberi salam. Nabi bagi salam kalau orang tak jawab, salam sekali lagi kalau orang tak jawab, salam sekali lagi kalau orang tak jawab, calo betik, calo kertik. Udah, balik. Ini tak, pintu depan tak jawab, dia pergi pintu belakang. Dia jenguk dekat nako tu, besi nako tu. Jenguk. Assalamualaikum. Selipar ada, kereta ada. Tak ada ke? Gitu. Memang orang tak nak buka pintu. Maka jangan buat begitu. Dah selesai, lepas tu balik. Nanti hantarlah WhatsApp ke apa begitu begini. Itu sunnahnya Nabi SAW. Kadang-kadang nampak kecil tapi sebenarnya besar. Tiap-tiap hari muka tu dia datang ke rumah kita, meluat tengoknya. Iya. Dia bini mati, tak ada siapa buat kopi pun. Tiap-tiap hari ulang datang. Bukan. Sunnah ziarah orang ni bukan tiap-tiap hari, meluat orang tengoknya. Sunnah datang tu sekali-sekali dan tidak lama. Pergi bagi salam, tanya khabar lebih kurang dan kemudian balik. Ini dua yang pertama. Maka jom kita belajar. Malah bagi salam ni bukan hanya kepada orang hidup, juga kepada orang mati, ahli kubur. Lalu sebelah kubur, sini kubur kawasan mana? Dekat sini ke? Oh, jalan besar. Oh, di sini je lah. Okey. Lalu je, siapa yang balik kejap lagi lalu sebelah kubur tu, Assalamualaikum. Cukup dengan niat memberi salam kepada ahli kubur. Lagi bagus, Assalamualaikum ya ahli kubur. Lagi bagus, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Lagi bagus, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas penghuni taman, orang Islam dan orang yang beriman. Sesungguhnya tak lama lagi kami akan menyusul kalian. Doa yang di hujung tu tak sampai hati nak baca. Doa baca-baca menyusul sungguh rupanya kita. Tu. Jadi paling kurang Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Bagi salam. Itu nikmat yang cukup-cukup baik. Baik, hadis pertama selesai. Ada soalan? Sila. Tentang salam bila berziarah tetamu tu, ada tak kecuali dia juga? Ada. Contohnya, dalam suatu keadaan mana kita mengetahui rumah tu dihuni oleh seorang warga emas tu dan kita mensyaki sesuatu yang tidak baik ke, ziarah dia, memang dia tak jawab, mungkin dia ada masalah, ada kita pecah begitu. Okey, baik, cantik. Dalam tu yang ada seorang je warga emas, perempuan katanya. Kalau lelaki, katalah suami dah meninggal, warga emas tu pun sendiri tak sihat, garut lagi, nak gerak tak boleh, itu tak boleh. Dan kita risau, tak nampak-nampak dia di surau. Kita risau suara tak dengar, lampu tak buka macam mana. Maka hakikat yang pertama, wajib dulu bagi salam. Tetap kena bagi salam. Bagi salam 3 kali dengan waktu yang berasingan. Tunggu, kalau tak boleh juga, maka laporkanlah kepada pihak berwajib. Kalau pihak berwajib kata polis, tadi kita telefon polis, polis kata cuba bawa pengurusi masjid pergi tengok kejap. Masa tu bolehlah. Dengan paling kurang pengurusi masjid kena bawa 2 orang saksi lelaki. Kalau saksi perempuan dengan 1 lelaki, 1 lelaki 2 perempuan. Kalau 2 perempuan menyemai 1 lelaki. Kalau perempuan sahaja tak boleh jadi saksi dalam itu. Dia kena wajib. Maka boleh tak kita pecah masuk? Boleh. Kalau orang kampung di situ memahami situasi dia. Biasanya makcik ni pagi keluar sini, pergi sana, pergi. Tapi dah berapa hari tak ada. Maka kita risau, di sana dibenarkan. Tetapi syaratnya tetap wajib bagi salam dulu 3 kali dan menunggu waktunya terlebih dahulu. Okey? Ada lagi? Bab ni je.
Bahasa Nabi tak cakap kelam kabut. Bukan kata kasar, tak, lembut. Satu, dia tak kelam kabut. Dan Nabi biasa akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Itu akhlak Nabi. So insya-Allah itu kita betulkan. Kita betulkan. Okey, baik. Ini hadis yang tadi itu adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan hadisnya adalah sahih. Yang kedua, kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahu syai'un qala, apabila baginda terkejut atau dikejutkan dengan sesuatu, dikejutkan dengan sesuatu, ataupun dia apabila dikejutkanlah, maksud dia terkejut, maka baginda membaca huwallahu rabbi la usyriku bihi syai'a, Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menyekutukanmu dengan segala sesuatu. Maksudnya, kata sebahagian ulama, bolehlah bila kita terkejut tu kita menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. Sama seperti huwallah rabbi, engkaulah ya Allah Tuhanku, la usyrik bihi syai'a, aku sesekali tidak akan mensyirikkan. Kenapa? Disebabkan hal-hal terkejut, hal-hal ghaib, hal-hal yang kadang-kadang kita tak perasan ni, kadang-kadang kita percaya benda yang bukan-bukan. Orang Melayu tambahnya percaya dengan hantu tu, hantu pun terkejut, percaya sampai macam ni. Aku hantu, tak percaya ke hantu. Tu kan, dia terkejut. Mimpi gigi atas patah, orang jauh mati. Gigi bawah patah, orang dekat mati. Dia mana mimpi dia mati? Dia tu hidup, orang lain je mati. Iya tuan-tuan, saya belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus. Tu Darussalam. Darussalam ni Seri Gombak. Tapi kalau Bangi tu Darussyifa kan. Banyaklah orang Melaka pun banyak mengaji juga bab tu. Cuma kita selalu dia kena harus betulkan, Nabi SAW tak mengajar kita takutkan hantu. Tapi kita orang Melayu ni banyak no hantu. Hantu raya, bila dia puasa sambut raya. Kan, hantu toyol, hantu kongkong, hantu kubur, Habis awak tak ingat ke besok lusa awak mati jadi hantu juga? Tu kan ya. Segala macam kuntilanak, segala macam yang terbang itu dan ini merapu je. Memang merapu. Tapi kalau kita belajar tentang jin, ada tak jin? Ada. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka nanti paling ramai dalam neraka tu jin dengan manusia. Adalah jin tu. Tapi jin dia tak ada masa main datang kacau kita. Dia banyak tugasan. Jin dia banyak tugasan. Jin jaga anak beranak dia. Jin kerja dia adalah menyembah Allah SWT. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Ada jin yang beriman tapi engkar. Ada jin yang taat seperti mana manusia. Sebab tu dalam neraka besok, dua kumpulan ni paling banyak dalam neraka. Itu yang Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 179. Jadi maka jangan duk percaya sangat dengan hantu itu dan sebagainya. Kadang-kadang sakit lutut, mana nak cari jin kepala lutut? Dah awak hilang, geris habis semua dah. Itu kadang-kadang pelik-pelik manusia. Saya sedu orang perempuan selalu panggil, Ustaz, tolong tengokkan rumah saya, Ustaz. Rumah saya keras, Ustaz. Memang keras kalau awak buat pakai batu bata. Iya, ajaibnya. Tak apalah Ustaz, kami tahu Ustaz sibuk. Ustaz singgah sekali pun cukup. Buat apa? Tolong buat pagar, Ustaz. Saya bukan kontraktor. Lelaki dan perempuan belajar agama. Ni kita semua ni belajar agama. Islam mengatakan seandainya diri kita terasa terganggu deh makhluk lain yang kita tak nampak, isteri kita ke keluarga kita ke dan sebagainya, nampak seperti sihat semua, doa dah itu, tapi masih ada benda-benda yang pelik-pelik dalam kehidupan kita. Maka kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah di dalam keluargamu. Bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah tanggamu. Maka siapa yang baca surah Al-Baqarah, kejahatan dan keburukan yang di dalam Allah akan keluarkan, kejahatan dan keburukan di luar Allah akan bentengkan dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Dah tak perlu bomonang, butinang kui, buti kui, tak perlu.
Cukup baca surah Al-Baqarah. Ayat berapa Ustaz? Saya tak kata ayat, surah 286 ayat. Siapa yang mampu sekali baca tu sampai habis, berhenti. Siapa tak mampu, baca berhenti dalam tempoh 24 jam, selesaikan. Siapa tak mampu, buat 3 hari. Siapa tak mampu, buat 5 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kalau tak boleh juga setahun Ustaz, kau memang teruk. Itu je hukumnya. Ya, maka dah tak payah susah-susah. Kadang-kadang pelik-pelik orang yang, lepas tu panggil pula ustaz-ustaz. Yang ustaz-ustaz ni tak tahu datang daripada mana. Dia kata ada. Memang ada lah. Oh kan, ni kalau nak ni kena bayar ni 24,000 dah. Tu kan ya. Jadi orang perempuan, minta maaf sebab banyak kes orang perempuan paling banyak jumpa bomoh. Orang perempuan banyak kes dia bergaduh dengan laki, lepas tu dia bawa gambar lakinya pergi jumpa dengan bomoh. Kan ya, lepas tu tanya bomoh, macam mana nak buat, tolong nasihat kami. Nak nasihat apa, bomoh tu pun 3 kali bercerai. Macam mana nasihat awak? Ni nak pesan juga ni. Akhir-akhir ni kan artis banyak cerai. Tak kisahlah Fatah ke Fazura ke, tak kisahlah siapa pun kan. Tapi tak payahlah ambil berat sangat. Tak payahlah kita terlebih kuah dari sudu. Kenapa? Masa dia buat kenduri kahwin itu, mana dia panggil awak? Tak sedar ke diri betul. Tu tambah-tambah orang perempuan tu. Iya sungguh, sikit-sikit fatah, sikit-sikit fatah. Laki awak ni berkorban sampai patah-patah. Tak buat, dia buat tak peduli je. Contoh tu, jangan buang masa lah. Maka bila kita ni dijadikan, tiba-tiba kita terdengar sesuatu, maka takut datang kepercayaan syirik. Maka inilah sebutan Nabi, huwallahu Rabbi, engkaulah ya Allah Tuhanku, la usyrik bi syai'un. Maksudnya aku tidak akan mensyirikkan kamu dengan segala sesuatu. Samalah seperti dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dalam hal kejutan terkejut ini ada disebut bila dengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu macam-macam keadaan lah. Tapi ini salah satu hadis. Hadis ni riwayat Imam An-Nasai. Jadi kita kalau terkejut jangan pocong. Itu jangan. Kan ya, minta maaf satu lagi. Kita ada grup masjid, ada grup taman dalam WhatsApp tu kan. Bila ada berita kematian, ni pengurusi, tok imam, semua kena main peranan. Kadang-kadang ni khairat kematian, masukkan satu kematian, nama orang yang meninggal, tarikh begini. Maka dimasukkan dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp tu banyak jawabnya Al-Fatihah. Itu Islam tak ajar gitu. Jadi kena tegur. AJK kena tegur, tok imam kena tegur. Bila mendengar berita kematian, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan doakan si mati. Kalaulah yang mati itu perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dengar berita ramai mati, 3 pelajar UiTM Dungun kena langgar hari itu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bayangkan saudara mara kita ni, termasuk mak bapak kita mati berpuluh tahun dah, doa tak hafal-hafal. Entah bila kita doa. Iya, lagu Hindustan hafal. Saya datang itu tahun 2016 2016 sampai sekarang tak lupa. Vada karo nahi chodo gitu merasa jahat tum ho vahame bihu. 1986, perempuan tak lupa. Tujhe dekha
तोई जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini keluar daripada dapur, la 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 la, keluarga Bollywood. Iya, kadang malu kita dengan Tuhan. Hidup 80 tahun, doa tidur, doa bangun tidur, tak hafal-hafal. Entah apa kita buat tak? Iya sungguh. Allah, elok juga Allah jumpakan balik 88 tahun selepas hari tu ni, supaya nak peringatkan kita dalam kita buat apa sebenarnya. Maka jom kita rebut peluang untuk bila dengar sesuatu berita, maka ikutlah seperti mana apa yang Nabi ajar. Bukan bila mendengar berita kematian, Al-Fatihah, itu bukan. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, doakan. Ustaz, saya tak hafal Ustaz. Bukan tak hafal, awak memang tak nak hafal. Kalau awak cuba baca bertahun, confirm boleh hafal. Dah, tak apa. Kalau belum hafal, ya Allah ya Tuhan, simple, ada satu doa yang saya ajar kepada isteri saya yang sekarang, ketika saya bawa dia ziarah arwah isteri saya di kubur. Isteri saya meninggal tahun 2021, cancer, breast cancer. 11 hari bulan 3 dia meninggal. Betul? 11 hari bulan 5 saya nikah terus. Ya, 2 bulan je. Nasib baik PKP, kalau tidak 2 minggu je. Ya, ada makcik marah, Ustaz, tanah kubur merah lagi. Saya kata, makcik, tanah kubur tempat kami hitam. Iya, makcik tu kata, Ustaz, saya pakcik meninggal 13 tahun dah, saya sampai sekarang saya setia. Bukan setia makcik, tak laku. Saya mengajak isteri saya, doa paling pendek ketika saya bawa dia ziarah kubur arwah isteri, berdiri je menghadap ke arah dia. Kaedah untuk ziarah kuburnya, sebab saya mengajar kitab Al-Janaiz, kitab kematian, ya, berbelas-belas tahun dulu lagi. Dalam bab kematian ni, katalah ni kiblat arah sini, so jenazah dia akan mengiring menghadap sini. So bila kita masuk ke dalam tanah perkuburan, datang, dan kita sepatutnya semua orang berdiri bahagian wajahnya macam kita datang ketika dia hidup. Bukan kita datang bagi salam daripada belakang dia, bukan. Kita datang berada di hadapan dia, semua begitu. Belakang jangan, itu sunnah. Barulah kita bagi salam pada dia. Dan doa yang paling mudah, Allahumma ghfirli walaha, ya Allah ampunkan aku dan dia. Kalau itu lelaki, Allahumma ghfirli walahu. Kalau situ ramai, Allahumma ghfirli walahum, ya Allah ampuni aku dan mereka. Kalau kita datang berdua, Allahumma ghfir lana walaha. Simple sangat. Sangat simple. InsyaAllah tuan-tuan perempuan usaha, kalau hari ini kita doakan orang lain, percayalah Allah akan pusingkan ruang itu kita dapat. Tapi kalau hari ini kita tak minat nak mendoakan orang lain, percayalah masa itu akan sampai untuk kita juga. Maka jom kita rebut peluang. Okey? Baik, yang ketiga, kana firashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hashwahu lifa, muttafaqun alaih, Bukhari wal Muslim. Tilam ataupun tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilam dia terbuat daripada kulit yang diisi dengan sabut saja. Kulit binatang yang dibersih, yang disamak semua, bubuh sabut kat dalam, bagi tebal sikit, dan kemudian jahit. Itu aja. Malah sebahagian hadis Nabi tidur atas jalinan daun kurma, dan akhirnya bila dia baring tu, belakang dia tu boleh main dam contohnya. Ada bekas dekat belakang tu. Tu Nabi, akhlak Nabi. Adakah Nabi ni tak mampu nak dapat tilam? Banyak orang offer. Orang-orang musyrikin offer, ya Muhammad, mau tak kami jadikan kamu raja? Aku tak nak. Nak tak kami bagi bini 27, 28? Aku tak nak. Nak tak kami bagi harta keseluruhan untuk kamu, asalkan kamu meninggalkan apa yang kamu bawa? Kata Nabi SAW, kalau kamu letaklah bebanan
matahari di kanan bahuku dan bulan di kiri bahuku, untuk membebankan aku supaya meninggalkan dakwah agama. Tidak sama sekali aku tinggalkan. Maka Nabi SAW ketika dia bangun tidur, Sayyidina Uthman Affan datang. Sayyidina Uthman, bila Nabi jumpa dia bagi salam, Nabi pusing nak pergi ambil baju dan nampak belakang tu. Sayyidina Uthman menangis tengok. Menangis tengok Khalilullah, kekasih Allah, tidur di atas tilam yang sedemikian rupa. Kita ni jasa dengan Nabi tak ada. Selawat pun kurang. Selawat bila? Maulid aja. Dia selawat tu masa maulid aja. Lepas maulid tak selawat dah. Hilang, ruyuk. Maulid tahun depan pula baru selawat. Tak ada pun. Tapi nampak tak? Kita punya nikmat tidur, tilam kita Dreamland, Dunlop pillow, Vono, Maya Karin. Tu. Tuan-tuan, saya pernah dijemput oleh seorang Datuk Seri ke rumahnya. Program kami adalah dia jemput saya tidur di rumah dia. Rumah dia sangat-sangat besar, ada 13 bilik. Swimming pool ni tak tahu nak cakap lah kan, Tapi okey, Alhamdulillah, sebab dia suka pada agama. Maka saya masuk dalam bilik tu, bilik tetamu. Bilik tetamu tu daripada katil, dalam satu bilik daripada katil nak pergi ke bilik air tu jauh nak jalan. Maksudnya bilik tu besar. Tilam dia dibuat daripada, tilam tu isi dalamnya air. Bila kita baring tu dia ikut gitu. Tahajud jauh lah, terkejut. Sungguh ya Allah. Saya kata, Datuk Seri pernah tidur tak? Ada, saya beli je, saya pun sendiri tak nak tidur. Kalau tidur tak bangun. Ni Nabi tak ada. Nabi baju dia bahagian yang dia pakai hari-hari ni, sebahagian ulama kaji Nabi, baju Nabi 45 lai, 45 begitu je. Dan dia simpan satu untuk Jumaat dan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Yang kita, Masya Allah, macam-macam tu orang perempuan, sedondon. Hari ni sedondon lain, besok sedondon lain, besok sedondon lain dan sebagainya. Baik, kita azan dulu insya-Allah.
Baik, kita sambung sikit lagi nah. Kita nak belajar tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik. Yang pertama, Nabi bercakap tertib satu-satu, dan kalau tak faham dia akan ulang 3 kali. Termasuklah dalam bab memberi salam, dia akan ulang 3 kali jika jawapan itu tidak didengari olehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila baginda menerima berita atau terkejut dengan sesuatu, maka baginda akan menyebut huwallahu rabbi la usyrik bihi syai'an. Engkaulah Allah Tuhanku dan aku tidak akan mempersekutukan kamu dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, tilam Nabi tak empuk macam tilam kita, hanya dibuat daripada kulit dan juga sabut sahaja. Jadi akhlak kita tu, maksudnya dalam bab tilam ni, sesekali belajarlah. Ajak isteri tu sesekali tidur di bawah. Dalam tempoh seminggu, jangan tidur atas tilam semua. Maka cari ruang untuk tidur di bawah. Paling tidak dapat rasa macam mana Rasulullah SAW rasa. Okey. Yang keempat, kana sallallahu alaihi wasallam rahiman. Sesungguhnya Nabi itu, dia itu apa? Rahiman, penyayang. Ni akhlaknya. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu. Tidak ada sesuatu pun kalau ada orang datang lalu dia meminta sesuatu yang telah dijanjikan oleh Nabi, maka Nabi akan bagi janji tersebut yang tunai itu. Ya, maksudnya Nabi jenis orang yang bila dia berjanji maka dia pegang pada janji. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hari ni kalau kita janji dengan bini kita nak beli tudung bawal ke, tenggiri ke, apa lagi, jenahak ke, pari ke, maka wajib. Kalau janji tu wajib ditunaikan, melainkan bagi tahu saya dah tak mampu lah sekarang. Itu. Okey. Jangan pula tiba-tiba dah cerai bagi tahu kata duit raya pun tak dapat contohnya. Jangan. Tak mau gitu. Jangan buka aib suami, jangan. Tak boleh langsungnya. Aib isteri pun jangan buka. Tak apalah. Dulu dah awak memang berkasih sayang, sekarang ni hilang kasih sayang, tak tahu ke mana. Tak apalah, bercerai je lah, tak apa. Kenapa? Sebab kan Nabi pernah kata dalam hadis, kalau itu takdirnya, maka Allah sedang menyediakan seseorang yang baik bagi yang ni, seseorang yang lebih baik bagi yang ni. Udah. Islam satu-satu agamanya yang membenarkan berlaku perceraian. Maka senang. Kita tak perlu duduk dalam keadaan yang teruk. Tambah-tambah sekarang ni orang perempuan yang duduk dalam keadaan yang tak diberi nafkah dan sebagainya. Dia macam-macam lah keadaan. Akhirnya orang perempuan ni jadi penyakit meroyan. Ya, macam-macam manusia sekali. Tekanan perasaan. Orang lelaki relax, cerai-cerai, tengok-tengok 2 minggu menikah. Tapi surat cerai dia tak nak selesaikan supaya isterinya nanti boleh menikah. Itu jaga-jaga. Saya selalu juga berurusan di mahkamah syariah ni, bantu orang serba sikit dan sebagainya, memudahkan. Okey. Jadi hak ni Nabi ada dua dalam hadis ini dalam kitab Al-Bukhari. Nabi sifatnya penyayang. Dengan pasangan hidup panggil sayang. Ini ke orang Kedah, mahang, oi mahang. Pak hang, oi pak hang. Kadang-kadang bunyi hoi. Tu, ingat endok kilau ke hoi? Itu bukan. Pasangan kita buruk atau baik, pasangan dia adalah pasangan kita. Udah. Tuan-tuan, amalan dan ibadah terpanjang dalam hidup adalah menikah. Solat berapa minit aja? Saya pun baca pendek aja. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habislah solat tu. Habislah pahala dia. Ni dengar ceramah ni sekarang pahala kejap lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, habislah pahala dia. Tapi menikah ni start daripada kita akan nikah sampai bertemu mati kita tu. Siap. Bayangkan tuan-tuan kerja daripada umur 25 sampai umur 70.
Syarikat tak ada bencin, kerja sampai mati. Nampak tak nikmat ibadah tu? Bukan kita je makan, bini pun boleh makan. Malah kita yang cari ni makan tak tambah, dia tambah 3 bingkai yang tak kerja tu. Kita beli selipar bila hilang di masjid je, dia tiap-tiap kali keluar dia beli. Tu kan ya. Kita beli rumah, kita tak banyak duduk sebab di luar banyak kerja, tak banyak duduk, tapi pahala orang lain duduk. Ya Allah, yang best kali tu orang yang cari mati dulu, orang yang makan elok aje. Tapi semua tu pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan tenang aja, tak payah merengek sangat. Ustaz, saya dah menikah dengan suami saya 28 tahun Ustaz. Habis kenapa? Ekonomi merudum. 28 tahun tu merudum? Tak ada meningkat langsung, macam-macam masalah, macam-macam. Duit tak cukup, serba-serbi tak cukup. Saya kata, kakak, cuba kakak rehat sekejap. Nak rehat apa? Pening dah Ustaz 28 tahun. Sabar kejap. Cuba tengok apa yang kakak ada. Apa yang saya ada Ustaz? Saya pula kena marah. Dah kan dia tanya, minta nasihat. Apa yang saya ada Ustaz? Saya kata, akak terlupa merenung apa yang akak dah ada, dan akak cuba melihat apa yang belum ada. Apa yang saya ada Ustaz? Akak masa menikah berat 48, sekarang 88. Ya, mana datang rezeki? Iya. Akak dulu SRP fail 3 kali, tak boleh naik tingkat 4. Nasib baiklah orang tu berminat, dapat dia makan. Mana dia kerja? Tu Allahu Akbar. Nah, sebab tu kalau kita jadi orang yang penyayang, tenang aja. Dapat anak bawa motor Y suku, macam 3 suku. Ya, ada. Tenang aja. Nabi Adam AS dapat anak jadi pembunuh, malah bunuh adik sendiri. Anak awak cuma bawa motor Y suku aja, dia cuma ulang perangai awak dulu aja. Itu je. Yang kedua, bini awak cuma kuat melawan aja, bukan dia lawan apa-apa, cuma dia banyak cadangan. Bila dia cadang, dia terus kata cadangan ditutup, habis. Dia buat apa dah? Ya. Bini awak pula, dia suka bagi cadangan. Dia, rupanya cadangan itu merupakan keputusan. Itu aja ujian kita. Bini Nabi Lut, bini Nabi Nuh kafir, masuk neraka. Buka surah At-Tahrim surah 66. Tu adik-beradik kita lalu sini, lalu nak pergi ke tempat lain, tak singgah rumah kita. Sedangkan taman kita tepi jalan besar je, tak singgah. Sabar kejap adik-beradik kita, cuma tak singgah je. Adik-beradik Nabi Yusuf campak Nabi Yusuf dalam gerigi buta. Adik-beradik kita tak datang aja, elok le, tak habiskan borang. Ya sungguh. So tenang aja. Dalam hidup kita ni, memang hidup kita adalah ujian. Kalau dia kata, Ustaz, saya hidup Ustaz langsung tak ada masalah, apa komen Ustaz? Itulah masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya awak tak ada masalah. Orang yang tak ada masalah, dia tak berhenti nak bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia takkan angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang ada masalah memang relax, tenang. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang ujian Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Hidup kita ni Allah uji. Pertama, ketakutan. Tu Palestin, hidup dalam ketakutan 24 jam, sentiasa dalam ketakutan. Wal ju', kelaparan. Memang saya juru cakap kepada Global Ihsan Relief Malaysia, satu NGO yang menguruskan satu dunia punya bantuan kemiskinan. Cukup dahsyat. Kemiskinan mereka sangat dahsyat. Kita lapor, bukan lapor, tak sempat lapor. 7 pagi cokodok pisang, 10 pagi di pejabat berhenti, stop dulu, breakfast, nasi lemak, sotong kembar. 12 tengah hari Allah berianikan.
Kan ya, sini kan dekat dengan Muar. Contoh ni kan ya, petang kari pap King Kong, malam juara tom yam, tengah malam roti telur. Ya Allah, tu kan 6 kali satu hari. Ini ni makan untuk hidup kata atau hidup untuk makan? Makan memberi masalah yang sangat berat pada kita, sehingga kita berat untuk beribadah. Kenduri kahwin, nah, apa yang diaturnya? Buffet style. Dulu kenduri kahwin, sekarang dah tak ada makan dalam talam 4 orang gitu, tak ada dah. Masa duduk macam tu, kita nak ambil lauk pun kita segan. Tapi bila dah buffet ni, udah nampak ambil berkenan, lupa gigi palsu. Masuk teringin gigi palsu, tak pakai poliden pula tu. Nah, lupa kencing manis 18. Dah kan ya. Maka ambil makan separuh, tong sampah separuh. Nampak? Besok ada lagi makan. Makannya apa? Nasi Arab. Ni 1 talam. Orang Arab dah tak laku di negara dia. Orang datang jual di Melaka contohnya. Buka restoran nama Hadramaut. Nama pun mau. Tu pun kita tak perasan. Makin banyak mati AJK Masjid. Nasi Arab kerja-kerjanya. Ni nasi Arab. Contoh. Orang Arab ni diangkat macam ni. Ya ayuhal Melayu, wahai orang Melayu, hada sunnah. Makalah nasi Arab, ini sunnah. Saya kata la hada punna. Nabi tak suruh kita ikut makan cara bangsa Arab, tapi ikut sunnah Nabi. Bangsa Arab seekor kambing 5 orang, kita seekor kambing 50 orang. Bangsa Arab seekor unta 50 orang, kita 500 orang. Sepatutnya gitu. Jadi kita tak boleh ikut tu. Jadi jangan ya. Bukanlah salah makan nasi Arab tu, tapi mombong begini nasi Arab tu. Sunnah apa tu? Begini mombong, cari kambing tak jumpa, pakai jengkau. Yang ketiga, jahanam lagi kita. Makan sekarang ni, apa nama dia? Dipanggil yang kedai yang kita kena masak tu, steamboat. Ni lagi tak guna. Dah lah bayar, masak sendiri pula tu. Ada periuk depan tu lah tu. Berpeluh-peluh masak. Baik masak di rumah. Ini pergi dah bayar, kena masak sendiri pula. Dah lagi satu pula tu. Kita zaman sekarang lagi moden. Udah macam lembu makan. Kita duduk, dia datang tuang, shell out. Memagut-magut kita macam lembu. Dah sungguh. Makan melampau. Lepas tu Nabi, dia mengajak kita ni makan dengan keadaan beberapa kadar suapan, menegakkan tulang belakangmu. Okey, itu sedikit iklan lah nak bagi tahu. Jadi penyayangnya Nabi SAW ni kepada semua orang. Isteri dia cakap, baik tuan-tuan, isteri kita jaga, bukan isteri orang yang kita jaga. Yang jadi masalah, bini kita tak tanya khabar, hantar WhatsApp ke bini orang. Kalau dengan bini orang ni bercakap lembut macam pakar motivasi. Kalau di rumah dengan bini awak, bukan main kasar, samseng. Iya, bahaya. Patut kita dengan bini kita, tuan-tuan, sesekali pegang tangan jalan, pandang tengok muka dia. Kau yang ku sayang, dari dulu, kini dan selama-lamanya. Tu baru dia seronok. Kalau tak bagi duit raya pun dia okey. Allahu Akbar. Nah, jadi semua kita terima hakikat. Tenang aja, jangan kelam kabut sangat. Isteri, tenang aja kalau suamimu belum berubah. Suamimu kasar sikit, suamimu rajin memancing, ikan tak dapat, memancing aja, sabar je. Sebab Asiyah masuk syurga, tapi Fir'aun masuk neraka. Lagi teruk, suami awak bukan Fir'aun, suami awak Firdaus, cuma perangai macam Fir'aun. Iya, sungguh. So sabar sekejap aja, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Nabi ni penyayang dalam perkara keempat ni, dan Nabi memenuhi janji.
Saya selalu ceramah dengan YB di Melaka ni, banyak program. Durian tunggal, asahan, kata-kata saya pergi. Saya pesan dengan YB kita, kawan-kawan kita Melaka, jangan janji melampau batas. Janji mengikut kadar je, besok tak dapat, besok macam-macam jadinya. Macam tu je kita buat bagi elok. Tapi kalau janji, wajib ditepati. Okey, itu perkara keempat. Sikit lagi, perkara yang kelima. Perkara yang kelima, dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi ni katanya la yus'alu syai'an illa a'tahu aw sakata. Hadis ini akhrajahu Imam Hakim Al-Hakim. Perangai Nabi atau akhlak Nabi, apabila Nabi diminta sesuatu padanya, maka dia usaha untuk memenuhi permintaan tu. Dia usaha. Ada tuan orang datang rumah, kata dia minta tolong sikit, dan kita kenal, tapi orang tak kenal jangan tolong sangat sekarang ni. Skamer banyak. Orang dahsyat manusia, bohong kiri kanan, umrah bohong, haji bohong, sudah sampai-sampai tengah-nganga kita. Dia dah macam itulah keadaannya. Bohong manusia ni, diguna akal ni, tak tahu nak cakap. Jadi kalaulah dia tu orang kampung kita tiba-tiba datang dan dia pun tidak ada rekod buruk, tapi kalau dia rekod meminjam, ada juga AJK pun minjam juga. Bukan AJK sini, AJK pinjam sana, tak bayar, yang tu tak payah bagi. Kalau nak bagi, jangan bagi pinjam. Dia kata, Ustaz, rumah beras tak ada. Tak apa, beli beras hantar di rumah dia. Dah, itu je cara bantu. Kaedah yang besar, yakni kita ni ikut perangai Nabi. Bila ada sesuatu keperluan orang minta, maka penuhilah. Kalau tuan-tuan ingat dalam hadis Imam Muslim, hakul muslim 'alal muslim sittun, 6 perkara hak di antara muslim dengan muslim. Pertama, jumpa bagi salam. Itu orang Islam lah tu. Kedua, penuhi undangannya. Kalau dia jemput kita pergi kenduri kahwin ke apa, pergi. Ustaz, kalau ada joget lambak, pergi je. Awak bukan tahu ada joget lambak ke tidak. Awak pergi dulu. Jangan berjoget aja, itu je cerita. Makan, lepas makan, bawa plastik siap-siap bungkus. Orang perempuan datang masjid kan bawa beg. Rupanya dalam beg ada plastik yang getah. Dia plan siap-siap. Gitu. Tapi kalau dah siap tulis dah dekat situ, pengantin tiba, jamuan sekian-sekian, kemudian gini-gini, tiba-tiba ada tu persembahan tarian geli. Kan baru ni keluar dalam video handphone, kenduri kahwin, Pak Haji, Pak Lebai terkejut, ada tarian geli Arab. Bukan orang Arab yang buat, orang Malaysia yang buat. Kenduri kahwin musnah betul. Allahu Rabbi. Udah lu jangan buang duit. Buat je kenduri bagi elok-elok, sudah tak ada masalah. Bukanlah salah kalau kita nak buat bagi meriah. Sebab kenduri kahwin memang kena meriah. Kenduri kahwin jangan pasang surah Yasin, tu rumah orang mati. Ia kena faham lah. Tapi jangan melampau sangat, kita membazir nanti. Maka Nabi ni bila nombor 1 dalam hadis Muslim tu, bagi salam. Bila orang bagi salam, jawab. Yang kedua, bila dia jemput, wajib penuhi undangannya. Yang ketiga, bila dia minta nasihat dan bantuan, penuhi secara sedaya upaya. Yang keempat, apabila dia berhasil, Hashim. Lalu kita dengar dia menyebut Alhamdulillah, doakan dia dengan Yarhamukallah, moga Allah merahmatimu. Tapi kalau dia Hashim, lalu dia kata excuse me, kita kata you may proceed, awak boleh teruskan perjalanan. Masa dia sakit, ziarahi dia. Masa ziarah orang sakit, paling bagus bawa air Zam-Zam. Dia takkan bagi kesan apa-apa. Apa tu sauda? Tak cukup. Kami yang belajar ilmu perubatan, apa tu sauda? Penyakit. Kalau penyakit akibat daripada kesejukan, itu bagus. Sebab apa tu sauda sifatnya panas. Kalaulah tiba-tiba orang tua tu demam panas sampai 48, awak bagi apa tu sauda, mati terus. Sebab tu jangan pandai-pandai, fikir bagi elok. Hadis tu diturunkan pada waktu penyakit di musim sejuk. Jangan. Ini pun satu perangai. Ustaz, kawan saya tu kencing manis dah meter tak boleh cek lah.
Dia punya bacaan tu terlalu banyak. Jadi dia ni peminat musangking. Ini sejarah Ustaz. Kenapa? Saya pun masa dia sakit, dia bawa lah musangking. Musangking tu dah siap kopek, letak 3 ulas, tutup dengan plastik. Musangking 1 ulas, bayangkan. Nalar ke? Begini. Kawan tu pula jenis pantang nampak. Jadi dia letak, dia nunggu kita balik je. Balik-balik anak dia telefon, pakcik, abah dah tak tu. Betul. Musangking racun. Jadi sebab tu kena faham bila ziarah orang sakit. Itu yang ketiga, yang 6 sekali, yang ke-6, bila dia meninggal, uruskan jenazah, solatkan jenazah dan iring sampai tanah kubur. Ni kita yang lelaki ni, jangan jadi perempuan. Tambah-tambah awak yang tak ada kerja, awak yang pencet, ikut datang sini. Bila dengar berita kematian saja, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ambil tukar baju semua, terus ke masjid. Kalau diuruskan di masjid, datang terus, tunggu, bantu apa yang patut boleh menguruskan hal-hal tersebut. Solat jenazah, pahala dapat 1 qirat seperti Bukit Uhud. Orang lelaki tak habis di situ, jom bawa jenazah sampai ke tanah kubur, tunggu sampai selesai baru balik, pahala 2 qirat seperti mana 2 Bukit Uhud. Orang perempuan tenang-tenang je di rumah. Tambah-tambah bini kepada si mati, jangan pergi kubur. Sudah bermula iddah awak 4 bulan 10 hari. Awak duduk je di rumah, arwah dapat pahala, mati pun dapat pahala. Ya, jangan ni orang perempuan kadang-kadang kita duk nak baca talqin ni, ada orang nak baca talqin, ada orang tak nak. So saya pun tak ada masalah. Saya setiap khairat kematian. Jadi bila kita nak baca talqin ni, nak duduk tempat tu kiri kanan perempuan. Yang lelaki jauh gudang garam, perak perut, tak tahu lah. Sebab tu kita akhir zaman ni kumpulan marhaban, perempuan, lelaki meraban. Ya, kumpulan baca Yasin, perempuan, lelaki main dambaji. Ya Allah, orang perempuan marhaban dah letak sedap. Asyik tukar baju je kerja ni, tak habis-habis tukar baju. Ya, jadi Nabi dia ni kalau orang minta seboleh mungkin dia akan tunaikan. Tapi kalau orang tu minta dia tak mampu bagi dan dia tak suka nak bagi, maka dia diam, dia tidak akan memburukkan. Orang datang minta, kita dah lah tak bagi, kata ni apa ni, asyik minta, asyik kerja tak nak. Itu tak elok sebenarnya. Kalau nak bagi, bagi. Kalau tak nak, tak apalah, InsyaAllah lain kali ada rezeki. Dah, calon betik, calon kata. Sila, boleh. Bagi orang kaum perempuan, suami dia meninggal, kemudian dihantar depan kubur. Okey, baik. Suami yang baik, dia nak pesan dengan bini dia tu kan. Bini nombor berapa? 1. Okey, baik. Kita suami, saya dengan isteri saya pun saya pesan. Isteri saya tak ikut hari ni sebab dia letih bawa kereta tadi. Saya tinggalkan dia di hotel. Nak buat macam mana tahu? Pesan kepada isteri kita, ini yang esok kalau abah mati dulu, kalau abang mati dulu, maka kalau abang mati nanti tolong uruskan, biar urusan ni pihak masjid yang urus, anak-anak kita yang urus, yang lelaki. Awak dengan anak-anak perempuan duduk je di rumah. Mak tu jangan ditinggal seorang di rumah, sebab mak dalam keadaan kesedihan. Awak tak payah pergi ke tanah perkuburan. Kalau datang ke masjid untuk pengurusan tu masih ada perbahasan. Tapi kalau ikut saya, isteri tak payah, duduk je di rumah. Itu yang berlaku di zaman baginda Nabi SAW. Dah, ikut je pesan isteri kita, awak duduk je rumah, doakan saya elok-elok. Habis tu saya nak solat jenazah, solat je kat rumah. Solat kan? Ambil wuduk, solatlah sendiri. Udah, doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu berulang-ulang kali. Maka itu je cara dia. Habis tu bila saya nak pergi ziarah kubur, jangan, tak perlu ziarah kubur pun tak apa. Ni perangai kita pula ni tau. Apa perangai kita? Udah mati, baru gambar ada dekat skrin display ni.
Tulis pula tu, dialah syurgaku, nak muntah. Masa ada pun melawan tak habis-habis, tak dengar cakap, dah mati, baru kata inilah syurgaku. Rasa nak luku kepala kita. Iya. Saya selalu pesan kepada anak-anak isteri saya. Saya pun ada anak besar juga. Salah seorang daripada anak saya menikah dengan orang Jasin, sebab dia belajar di KUIM dulu tu. Sekarang Unimel, daripada diploma sampai degree. Dan saya pesan, anak-anak kalau nak balik ziarah papa, saya mengaku diri saya papa, tapi belum miskin lah. Kalau nak balik ziarah papa, ziarah waktu saya hidup. Nak bagi bunga masa saya hidup. Nak belanja makan musangking waktu saya hidup. Nak bagi hari jadi punya apa, waktu hidup. Waktu mati tak payah balik. Saya pun tak tahu siapa yang balik. Iya. Oh tak ada cuti lah ustaz. Tak ada cuti. Time mati kau boleh ada cuti ya. Nak bagi khidmat terakhir, waktu mati tak payah. Waktu hidup jaga dia, bagi senyuman, bagi sara hidup kepada dia, baik dengan dia, bagi dia bahagia. Itu sebenarnya. Maka isteri yang baik tenang aja di rumah 4 bulan 10 hari. Besok dah masuk 4 bulan 11 hari, 4 bulan 12 hari, ajak anak-anak, teman awak pergi ke kubur. Tak apa, boleh lah masa tu, tak ada masalah. Masa awak pergi tu pun jaga-jaga, pergi dengan ada orang kiri-kiri lah, anak-anak yang jaga. Iya. Sebab tu ada orang perempuan tanya, ustaz, saya ni nak ke masjid ustaz, solat jemaah. Saya kata orang perempuan tak disuruh sembahyang di masjid. Orang perempuan solat di rumah paling baik sekali. Orang lelaki yang disuruh. Ini kadang-kadang kita tanya, akak mana abang? Abang tak datang, abang kirim akak datang. Itu jantan tak guna. Iya. Agama tak suruh orang perempuan solat, tapi solat jemaah ni tak. Melainkan ada pengajian, ada ceramah, ada baca kitab, tambah-tambah ada makan. Yang tu datanglah. Tu kan ya? Iya sungguh. Ini kadang-kadang pelik-pelik kita. Pagi-pagi subuh, hantu kom-kom rombongan penuh masjid. Tak. Maka orang perempuan diam je di rumah, itu adalah lebih baik. Ya, menyalahi sunnah Nabi. Dalam hadis menyebut bahawa diamlah kamu wahai isteri-isteri yang kematian suami selama 4 bulan 10 hari untuk menghadirkan rasa sedih kamu atas pemergian orang yang paling kamu sayang. Diam, gitu je. Tu. Awak tambah besok tu, dia sibuk nak datang mengaji dalam iddah. Kan? Ada orang perempuan kata, tak apalah ustaz, saya tak ada suami, saya datang je masjid setiap waktu. Jangan. Saya janda ustaz, janda lagi jangan. Afsan, Kim kau boleh percaya. Ya Allah. Maka tenang je orang perempuan, jangan lawan hukum, diam je di rumah, pahala dapat. Itu ujian yang Allah bagi pada orang perempuan. Jadi bila nak duduk dekat dengan suami dia ni, masih hidup lah. Ini masih hidup tak nak rombongan aja. Laki tinggal di rumah, itu ruginya. Maka nikmatilah apa yang ada sekarang, bukan memorikan dia. Esok dah memori tak guna dah, main video pun tak guna dah masa tu. Jadi kita kena faham. Okey, baik. Dan Nabi SAW dia suka memberi dan kemudian cuba memenuhi. Dan kalau pun dia tak mampu, maka dia akan diam dan tidak menghina orang yang meminta-minta itu. Jadi ini saja peranan yang kita belajar. So, apa yang kita belajar hari ini? Pertama, kita belajar akhlak Nabi, bercakap secara satu-satu agar mudah difahami. Sebab tu saya belajar ilmu hadis di Pakistan. Saya belajar untuk menggunakan bahasa yang paling mudah untuk difahami. Tak nak guna bahasa tinggi, kitab-kitab tu tak. Kita nak belajar mengajar orang awam menggunakan bahasa orang awam. Nak bagi mudah. Dan kalaulah kita lihat orang lain tak berapa faham, maka ulang dia sebanyak 3 kali. Kemudian bila jumpa sunnah Nabi, bagi salam. Dan kalau dia tak dengar jawaban, maka Nabi akan ulang 3 kali. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, apabila terkejut, maka ada salah satu doanya Nabi baca Huwallahu Rabbi, Huwallahu Rabbi.
Dialah Allah, yakni Tuhanku, la usyrik bihi syai'a, aku tidak akan mempersekutu atau mensyirikkan dia dengan segala sesuatu. Ingat, semua berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, belajar tidur di atas tilam yang kurang empuk. Kan dia tak perlu berbelanja daripada tilam nak 6 inci, naik 8 inci, naik 12 inci, naik itu jatuh patah pinggang kerang tinggi sangat. Maka belajar sesekali tidur di bawah. Moga-moga kita dapat rasa macam mana Nabi tidur. Yang keempat, sifat Nabi itu penyayang dan memenuhi janji. Ya, memenuhi janji. Dan yang terakhir sekali, yakni Nabi apabila diminta bantuan, cuba Nabi sedaya mungkin memenuhi keperluan. Dan kalaupun dia tak mampu, dia akan diam dan dia tidak menghina orang yang meminta-minta. Wallahu a'lam. Moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Baik, 1-2 minit. Kalau ada soalan, silakan. Muslimat, kalau ada. La usyrik bihi syai'an. La usyrik sebab seorang. La usyrik bihi syai'an. Syai'an. Okey. Kalau kita kalau berhenti dia akan syai' itu kan. Tapi disebabkan baris tu ada 2, so syai'a lah kalau waqaf. Tapi kalau nak baca syai'an pun tak ada masalah. Okey. Moga-moga Allah bagi. Silakan. Semua hukum apabila isteri yang pergi umrah dan haji, bila berlaku kematian suami, maka diamlah dia di maktab. Jangan keluar daripada situ. Dan dia tidak dibenarkan meneruskan urusan-urusan haji dan juga umrahnya. Tenang aja, duduk di maktab, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, doa untuk suami dia, selesai perkara. Wallahu a'lam. Ada lagi? 8 tahun tak datang ni. Kalau tak ada soalan juga, tak tahu lah. Okey, tak ada. Silakan. Qada solat, okey. Okey, qada solat. Sebelum saya jawab, apa nama ni, qada solat ni dia ada macam ni. Dia ada 2 pandangan. Pandangan pertama, bila mana solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Dengan sengaja ni maksudnya dia tak termasuk dalam pemikiran qada. Yang qada ini adalah dia tertidur dengan terlupa. Itu orang yang terlupa dan juga tertidur, maka wajib bila dia jaga je, solat dulu qada, baru solat sunat yang baru diterima. Itu maksudnya. Ini awak qada ni bila? Saya qada masa solat saya zaman Jepun attack Malaya. Itu kan. Itu ditinggalkan dengan sengaja. Maka dia tak termasuk dalam bab tu sebenarnya. Itu satu perbincangan. Jadi sebahagian ulama mengatakan, memandangkan solat yang ditinggalkan tanpa sengaja ni, dia gabung juga dengan sengaja, maka wajiblah dia qada. Kalau dia buat amal sunat sepanjang hidup dia, tak diterima selagi tak habis. Pandangan kedua kata tak. Pandangan kedua kata solat yang ditinggalkan dengan tak sengaja, tertidur dan terlupa, wajib segera diqadakan. Bila dia terjaga tidur, dia segera. Tetapi kalau yang dia sengaja tinggal berpuluh tahun lepas, maka wajib atasnya adalah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu perkara yang paling besar. Awak qada je, tapi awak tak bertaubat. Sedangkan salah awak besar, meninggalkan dosa besar dulu tu. Dia buat dosa besar, tinggalkan solat. Tapi awak tak bertaubat kepada Allah. Apa maksud erti taubat? Berhenti daripada mengulangi perangai lama. 1. Kedua, minta ampun kepada Allah. Ketiga, berazam untuk memperbaharui tubuh badan kita dengan amalan yang baik. Keempat, jangan ulang lagi yang dulu.
berazam, ya. Maksudnya Imam Nawawi kata dia kena bertaubat. Taubatnya dipanggil sebagai taubat nasuha. Jadi dia minta ampun, ya Allah, ya Tuhan, aku jahil dulu ya Allah, aku tinggal solat sampai umur 40 contohnya. Jadi aku mohon kepadamu ampunkan, hari ini aku berubah ya Allah, dan aku tidak akan mengulanginya. Maka hakikat hidupnya dia itu termasuk dalam golongan yang Allah punya sifat innallaha ghafurur rahim, diampun dan diberi kasih sayang. Dengan syarat ada sebahagian ulama lagi selepas dia bertaubat, dia berusaha untuk qada, baiki yang wajib, tambah yang sunat, maka dia akan beroleh pahala seperti mana orang lain. Awak bayangkan kalau dia bukan Islam, masuk Islam umur 80, tak pernah solat lah sebab bukan Islam. Masuk Islam, dia kena qada balik lah daripada umur 15 dia tu. Agak-agak lah umur 80 sempat kena qada yang tinggal beribu rakaat tu. Tak ada lah. Atau kita yang Islam ni lah, umur saya 54 tahun, katalah ya, ada orang umur 70 tahun 70 tahun baru dia nak bertaubat, nak mula solat, tolak lagi 15, tolak 15 tu bagi dia ada 55 tahun contohnya kan. 55 tahun kali dengan 5 waktu kali dengan 365 hari, beribu-ribu. Dengan umur 70 tu rasa-rasa tanda mati dah ada, sempat kena qada. Tak, yang paling besar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada mana yang mampu, taubat dulu, kemudian qada mana yang mampu, sambil yang sekarang ni buat bagi elok-elok, tambah je yang sunat insya-Allah. Tu ada sebab soalan tu macam tu, ada macam ni. Dia kata, ustaz, saya Ramadan ustaz, solat tarawih 20 rakaat tu, saya bukan tarawih, saya ikut aja. Saya niat subuh, saya niat qada subuh. Apa hukumnya ustaz? Hukumnya yang kau tunggu Ramadan baru nak qada pasal apa? Tu perangai manusia. Kau tinggal zaman Jepun dulu, tunggu Ramadan baru nak qada. Sebelum ni pasal apa tak qada? Contohnya begitu. Tu perangai manusia. Perangai itu menunjukkan bahawa kita sebenarnya tidak bersungguh-sungguh untuk qada. Jadi setiap hari kita cuba mana yang mampu. Kalau awak pun bangun, kan? Asmah seperti macam mana nak qada, jaga yang adaan tu dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, sampai ada sini. Assalamualaikum Ustaz. Menangguhkan isyak semata-mata menjadi asbab untuk bangun tahajud malam. Menangguhkan isyak semata-mata menjadi asbab untuk bangun solat malam, salah dan bersalahan dengan sunnahnya Nabi. Ustaz, saya tangguh isyak dulu. Tangguh. Pukul 2 saya akan bangun. Pukul 2 tu sebab saya tangguh isyak, sebab saya nak buat tahajud. Bukan gitu. Jangan membelakangkan urusan yang fardu dengan tujuan yang sunat. Tak boleh. Memang tak boleh. Buat dia ikut Nabi. Nabi buat macam mana? Nabi tidur awal. Ini masalah perangai kita juga. Nabi kalau kaji hadis, Nabi tidur pukul 9.30, pukul 10. Pukul 9. Sana kan masuk isyak awal. Kita kalau pergi sana malam, Allah Rabbi, shopping. Pergi umrah bawa 2, beranak 4. Jadi 6 bawa balik. Kan? Patut Nabi sunnah dia tidur awal. Tidur ni pukul 10 tidur. Pukul 3, pukul 4 pagi bangun. Itu pun betul. Kan? Sunnahnya begitu. Maksudnya solat isyak, lepas solat isyak jangan tengok wrestling. Ni lepas solat isyak pergi kedai tom yam, suruh dia orang tu buka wrestling le, tengok bola. Itu bukan perangai ni. Perangai Nabi balik dan tidur awal. Dan kemudian besok bangun awal untuk tahajud. Dan ianya bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Melainkan kita ni tiba-tiba pengurusi kata kita tangguh sekejap isyak. Kenapa? Ada sahabat kita baru balik daripada Patani, 2 bas, dia orang pergi rombongan dan dia orang dah ada dekat air keruh dah. Kita tunggu dekat pukul 11 ni, tak apa, tunggu. Rupa-rupanya nak solat jemaah sekali. Yang itu dibenarkan. Jaga, kita tunggu hanya untuk menunaikan yang wajib, tapi bukan wajib digandingkan semata-mata dengan sunat. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Minta izin kepada pengurusi dan AJK masjid, setiap kali saya ceramah, saya akan war-warkan derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Sekolah tahfiz saya buka tahun 2014.
Sekarang ni dah 10 tahun, alhamdulillah. Dengan izin Allah, ada 20 pelajar puteri, ada 25 pelajar putera. 45 orang tu duduk di asrama hafaz Quran. Ada 150 pelajar yang berulang alik mengaji Al-Quran. Belum sampai tahap menghafaz. Yang 150 ni dia ulang alik, dia tak duduk asrama, dia belajar Quran. Dan 45 ni dia duduk asrama. Sebab tu pagi tadi tu kami ada satu rombongan daripada Kulim Kedah, satu bas yang ziarah sekolah tahfiz kami. Jadi siapa-siapa malam ini yang nak buat kebaikan, salah satu daripada sunnah Nabi adalah dermawan. Kirim harta kita ke syurga semasa kita hidup. Sebab kita tahu nanti ketika mati kita dah tak mampu bawa duit tu lagi dah. Kita akan tinggalkan. Jadi moga-moga Allah bagi kebaikan. Saya tak bawa tabung, terpulang daripada pihak masjid lah untuk menguruskannya. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam kami mencontohi sunnah akhlak baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Rahman, tunaikan permintaan kami ya Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.